Seterusnya, saya Nur Faiz binti Muhammad Yassin akan membentangkan berkenaan dengan konteks dasar warga emas negara. Konteks dasar warga emas negara di Malaysia adalah matlamat untuk mendaya upayakan individu, keluarga dan masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan mesra warga emas yang cekap dan berkesan serta membangunkan persekitaran yang membantu warga emas hidup sejahtera. Perkara ini dikaitkan juga dengan dasar warga emas yang diketengahkan oleh negara Sweden sebagai antara negara kebajikan, iaitu sistem penjagaan warga emas di Sweden bertujuan untuk membantu orang ramai menjalani kehidupan yang berdikari. Berikutan merupakan pembentangan mengenai populasi penduduk dan warga emas di Malaysia. Pada tahun 2020, penduduk Malaysia adalah 32.7 juta dan di dalam ni mempunyai 3.5 juta bersamaan dengan 10.3% warga emas. Pada tahun 2021, penduduk Malaysia merupakan 32.6 juta dan warga emas mencatat angka 3.7 juta bersamaan dengan 10.7%. Peningkatan berlaku pada tahun 2022 di mana populasi penduduk di Malaysia adalah 32.7 juta dan angka warga emas meningkat kepada 3.8 juta bersamaan dengan 11.1%. Seterusnya adalah berkaitan dengan statistik warga emas di Malaysia. Tujuan statistik ini dilakarkan adalah untuk melihat kenaikan peratus warga emas setiap tahun. Perkara ini membuktikan bahawa pada setiap tahun warga emas adalah meningkat. Kami membentangkan juga peratusan warga emas di bandar dan juga luar bandar. Merujuk data yang kami kumpul setiap 5 tahun, iaitu daripada tahun 2010 sehingga 2015 dan juga pada tahun 2015 kepada tahun 2020. Setiap 5 tahun, angka warga emas di bandar adalah lebih ramai berbanding di luar bandar. Pada tahun 2010, warga emas di bandar iaitu seramai 5.5% dan di luar bandar adalah 4.5%. Pada 5 tahun seterusnya, iaitu pada tahun 2015, di bandar meningkat kepada 6.0% dan di luar bandar menurun kepada 4.0%. Pada 5 tahun seterusnya, iaitu pada tahun 2020, di bandar meningkat kepada 6.6% dan di luar bandar menurun kepada 3.4%. Seterusnya adalah berkaitan dengan isu warga emas yang menjadi perhatian kumpulan kami. Yang pertama adalah isu ekonomi dan yang kedua adalah isu kesihatan. Antara isu yang dikaitkan oleh ekonomi warga emas ialah berkaitan dengan mangsa tipu, iaitu scammer. Warga emas juga tidak berpendapatan dan warga emas tiada pekerjaan. Dan warga emas mempunyai pengabaian daripada segi fizikal. Isu yang kedua adalah isu kesihatan warga emas, iaitu antara intipati isu ini adalah berkenaan dengan kesihatan mental warga emas yang tinggi, iaitu pengabaian pemakanan sihat dan juga seimbang serta suplemen tambahan juga menjadi isu di dalam kesihatan warga emas. Seterusnya adalah berkenaan dengan warga emas berpotensi mendapat penyakit Alzheimer dan juga penyakit kronik serta simptom sakit yang teruk. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan menerangkan berkenaan dengan kepentingan dasar warga emas kepada kerja sosial. Silakan, Alia dan Amira. Kepentingan dasar warga emas negara adalah untuk meningkatkan kehormatan dan martabat warga emas dalam keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, untuk memajukan warga emas agar terus aktif dan produktif dalam pembangunan komuniti. Akhir sekali, untuk mewujudkan suasana kebersamaan bagi mengeratkan hubungan kemesraan, kasih sayang dan bertanggungjawab antara individu, keluarga dan masyarakat. Di sini kami akan membincangkan kepentingan dasar warga emas kepada kerja sosial. Pertama sekali, dapat memastikan warga emas mendapatkan sokongan kewangan yang berpatutan. Kita boleh lihat peranan pekerja sosial sebagai broker dalam menangani isu warga emas yang terabai. Sebagai contoh, pekerja sosial juga bertanggungjawab membantu warga emas dari segi ekonomi mereka. Ini kerana warga emas sering terlibat dalam isu penderaan kewangan ataupun financial abuse. Dengan adanya pekerja sosial, mereka dapat memastikan bahawa kewangan mereka tidak dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan bertindak sebagai orang tengah. Pekerja sosial juga akan mengawal pergerakan aliran wang simpanan mereka di bank dengan selamat. Majoriti warga emas di Malaysia tidak mempunyai pendapatan terjamin. Berbeza jika ingin dibandingkan dengan negara Sweden di mana kewangan peruntukan untuk warga emas telah ditetapkan dan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan atau pengabaian berupa kewangan dalam kalangan warga emas di negara tersebut.
Risiko kemiskinan pada usia tua didorong oleh faktor kurangnya kesedaran dan pengetahuan tentang perancangan kewangan. Perkara ini tidak mustahil menjadi lebih kritikal dengan trend kepenggunaan yang ketara. Berdasarkan pengembangan terkini, aspek kemiskinan pada usia tua seharusnya diberikan keutamaan. Kos sara hidup yang semakin meningkat jelas tidak mampu ditanggung dengan simpanan persaraan yang semakin mengecil. Oleh itu, Dasar Warga Emas amat memainkan peranan yang penting untuk menjamin kebajikan warga emas. Kerana apabila seorang pekerja sosial ingin membantu seorang klien warga emas, pekerja sosial akan merujuk semula kepada strategi ataupun program yang telah dilancarkan dalam Pelan Tindakan Warga Emas Negara (PTWEN). Antara tindakan yang dijalankan adalah mengadakan kempen melalui media cetak dan media elektronik untuk mengubah persepsi negatif terhadap pekerja warga emas, memperkenalkan pendidikan kewangan kepada semua lapisan masyarakat, memberi peluang kepada penjawat awam yang mencapai umur wajib bersara untuk terus berkhidmat dalam jawatan berasaskan kepakaran atau kemahiran yang diperlukan dan banyak lagi. Namun, masih ada beberapa golongan warga emas yang tercicir daripada diberikan perhatian dan pertolongan yang diperlukan. Oleh itu, pekerja sosial perlu memastikan klien warga emas mendapatkan keadilan dalam setiap aspek. Kita boleh mencontohi negara Sweden yang mempunyai sistem pencen. Sistem pencen ini direka untuk menjamin warga tua sebagai ukuran asas keselamatan ekonomi. Skim pencen yang diperbarui mempunyai beberapa komponen berbeza. Pencen berkaitan pendapatan, pencen pradana dan pencen terjamin. Orang yang mempunyai sedikit atau tiada pendapatan yang diperoleh dijamin perlindungan asas melalui pencen yang dijamin. Pesara yang berpendapatan rendah juga boleh mendapatkan tambahan perumahan negeri. Ini adalah allowance yang diuji dengan cara yang menjamin taraf hidup ekonomi yang munasabah dengan peruntukan dibuat untuk kos perumahan. Peraturan untuk kelayakan ditentukan oleh negeri sendiri. Selain itu, pekerja sosial boleh berkolaborasi, menyebarkan kesedaran dan mendidik cara warga emas boleh berdikari dari segi kewangan dan ekonomi. Kementerian Kewangan dan Ekonomi juga boleh kolaborasi untuk menggubal dasar dan memberi warga emas kewangan yang setimpal, setaraf dan seiring dengan perkembangan ekonomi, dan juga memastikan warga emas dididik dari awal tentang pengurusan duit yang diberikan. Seterusnya, kepentingannya adalah dapat meningkatkan kesedaran mengenai isu penganiayaan dalam kalangan warga emas. Pekerja sosial boleh mengadakan program-program yang dapat melindungi golongan warga emas yang tidak berupaya ini daripada ditipu, dianiaya, diabaikan dan dieksploitasi kewangan dengan sewenang-wenangnya. Bagi membela maruah warga emas daripada diperkotak-katikkan, projek-projek penyelidikan dan bengkel kesedaran berhubung isu penganiayaan kewangan warga emas perlulah dilakukan secara komprehensif dan berterusan. Keperluan program pencegahan isu penganiayaan warga emas dan aktiviti-aktiviti perlindungan juga perlu diselaraskan bagi mengekang tujuan utama program daripada terpesong. Isu yang boleh kita beri contoh berkaitan isu penganiayaan adalah isu scam. Scam merupakan salah satu penipuan di internet. Biasanya, pemangsa akan mendapatkan kepercayaan dari mangsa dengan janji-janji manis. Scam juga melibatkan kerugian wang tunai. Kenapa scam masih berlaku? Sindiket menggunakan pelbagai kaedah komunikasi dan kejuruteraan sosial termasuk email, telefon pintar, khidmat pesanan ringkas, SMS dan semua teknologi berasaskan web serta media sosial untuk mendapatkan mangsa. Oleh itu, apabila warga emas tidak dididik dan didedahkan oleh risiko scam ini, mereka akan terpedaya dan menjadi mangsa penipuan duit oleh scammer. Terdapat senario berlaku dalam kehidupan harian masyarakat kita hari ini, terdedah kepada aktiviti penipuan dalam talian oleh sindiket yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan duit orang ramai melalui pelbagai bentuk penipuan atau scam. Bayangkan duit simpanan dikumpul bertahun-tahun lesap sekelip mata. Kerugian dialami pula bukan sekadar ribuan ringgit, bahkan mencecah ratusan ribu ringgit. Ramai mangsa terpedaya dengan taktik scammer di alam maya sama ada di Macau scam, scam cinta, scam cepat kaya, scam parcel dan sebagainya. Walau apa pun taktik dan kaedah digunakan, warga emas perlu tahu dan belajar menghidup penipuan terutama apabila mereka meminta maklumat sulit seperti nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan kod kebenaran transaksi TSC. Berdasarkan Pelan Tindakan Warga Emas PTWEN, dasar ini memfokuskan kepada program meningkatkan pemahaman komuniti mengenai penganiayaan warga emas melalui seminar, ceramah, bahan cetak, media massa dan media elektronik. Terdapat juga tindakan menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk mencegah dan menangani masalah penganiayaan warga emas, membentuk sistem pelaporan dan tindakan susulan kes penganiayaan dalam kalangan warga emas dan banyak lagi.
Dengan adanya program dan tindakan yang difokuskan bawah dasar warga emas ini akan membantu pekerja sosial membantu klien warga emas dengan lebih cekap dan teliti. Walau bagaimanapun, isu skam ini tetap berlaku kerana beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang mengabaikan keperluan pengetahuan warga emas tentang perkara ini. Oleh kerana pengabaian ini, warga emas tidak cakna akan bahaya skam ini kerana tiada pendedahan kepada mereka dari awal. Warga emas dibiarkan dan ditinggalkan daripada mempelajari tentang perkembangan teknologi. Oleh itu, pekerja sosial boleh memainkan peranan untuk menyuarakan hak warga emas untuk turut mendapati pembelajaran dan pendedahan yang sama seperti golongan muda yang lain. Kemudian adalah dapat meningkatkan taraf kesihatan warga emas, di mana isu warga emas di Malaysia yang tidak mendapat portion pemakanan yang sesuai dan di hospital juga masih kekurangan staf yang kurang ilmu pengetahuan untuk merawat keperluan mal pemakanan warga emas. Jadi, kesannya warga emas mudah mendapat penyakit dan masalah mal pemakanan serta menyebabkan banyak kos perubatan yang perlu dikeluarkan oleh individu serta organisasi yang terlibat. Jadi, pekerja sosial perlu melakukan rundingan kepada pihak-pihak hospital dan rumah-rumah perlindungan untuk memberikan staf peluang menghadiri kursus dan latihan penjagaan warga emas supaya kesihatan warga emas ni terjamin. Sebagai contoh, di Sweden, mereka memberi gaji kepada kaki tangan dan latihan kepada staf untuk semua perkhidmatan penjagaan kesihatan. Akhir sekali adalah dapat memastikan hak warga emas sebagai individu terjamin, di mana isu pengabaian terhadap keperluan asas warga emas dan kesannya menyebabkan warga emas ni merayau-rayau, mengemis di jalanan dan hidup melarat. Maka menyebabkan kesihatan dari segi emosi dan fizikal mereka terjejas. Jadi, pekerja sosial berperanan sebagai pembela untuk bersuara tentang hak-hak melindungi warga emas serta melakukan advokasi untuk penggubalan undang-undang khusus yang melindungi hak-hak warga emas daripada sebarang bentuk penganiayaan dan pengabaian. Jika kurangnya isu pengabaian ini, sedikit demi sedikit isu kesihatan warga emas juga dapat berkurang kerana emosi dan fizikal mereka dilindungi. Seterusnya, kepentingan dasar kepada matlamat pembangunan memban. Ini adalah untuk mencapai sasaran yang ketiga, iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Tetapi, terdapat isu di mana kerajaan sebenarnya kurang fokus kepada sasaran 3.8.1 iaitu kesihatan dan keselamatan sejagat terutamanya institusi warga emas kerana kerajaan lebih menekankan tentang sasaran 3.6 iaitu kadar kematian disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Kesannya, warga emas tidak dapat akses kepada perlindungan yang lebih mengutamakan keperluan mereka. Jadi terdapat langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk mencapai matlamat sasaran ini. Kerajaan mungkin boleh memperbanyakkan dan menaik taraf institusi warga emas. Hal ini kerana Malaysia sendiri mempunyai rumah seri kenangan dan rumah ihsan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang ditubuhkan untuk memberi keselesaan warga emas untuk hidup dalam keadaan sejahtera. Jadi, institusi warga emas yang sedia ada ini patut diperbanyakkan lagi dan dinaik taraf perkhidmatan dengan menyediakan insurans ataupun takaful kepada warga emas yang tinggal di institusi. Insurans dan takaful ini semakin relevan kepada warga emas kerana mereka ini mempunyai risiko tinggi dari segi umur dan tahap kesihatan. Jadi, mereka memerlukan perlindungan ini. Di Sweden sebenarnya mempunyai 290 majlis perbandaran yang menyediakan perlindungan takaful dan insurans kepada khidmat yang seperti ini. Terima kasih Camelia atas penerangan sebentar tadi. Dasar warga emas turut memberikan kepentingan kepada matlamat pembangunan mempan yang pertama iaitu sifar kemiskinan dalam pelbagai lapisan umur. Antara usaha kerajaan dalam mencapai matlamat pembangunan mempan yang pertama khusus dalam konteks warga emas termasuklah melancarkan skim kumpulan wang simpanan KWSP semenjak tahun 1991 lagi sebagai persediaan penyimpanan wang untuk persaraan di hari tua. Yang kedua, pada tahun 2022, Menteri Kewangan YB Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata bahawa pihak kerajaan telah memberikan bantuan sebanyak RM300 sebulan kepada warga emas.
Walau bagaimanapun, masih terdapat kepincangan dan kelemahan berikutan usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Yang pertama, rakyat Malaysia sendiri kurang pendedahan dan kesedaran untuk mencarum. Statistik menunjukkan bahawa sebanyak 61% rakyat Malaysia dalam umur bekerja tidak mencarum ke dalam tabung persaraan dan tidak mempunyai sebarang jaminan pendapatan semasa hari tua. Kedua, terdapat golongan yang tersisih daripada skim persaraan KWSP. Mereka yang tersisih daripada semua skim persaraan dirujuk sebagai golongan tengah yang tercicir. Golongan ini adalah merupakan golongan yang tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan kebajikan, bukan pekerja kerajaan lalu tidak menerima pencen, dan pekerja sendiri tanpa majikan yang boleh membantu mereka untuk mencarum kepada KWSP. Golongan tengah yang tercicir ini termasuklah individu yang bekerja sendiri, peniaga kecil, pekerja pertanian serta mereka di luar pasaran buruh seperti suri rumah dan orang kurang upaya. Kelemahan dalam usaha kerajaan yang ketiga adalah bantuan RM300 tidak dapat menampung perbelanjaan sebulan warga emas berikutan keperluan warga emas yang memerlukan perbelanjaan lebih daripada bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi, antara penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan termasuklah mengimplementasi dan melaksanakan rancangan Malaysia ke-12 mengenai penglibatan warga emas dalam sektor pekerjaan sepenuhnya agar mereka yang tidak mempunyai sumber kewangan daripada caruman wang dan lebih utama lagi mereka yang berkeinginan untuk bekerja mendapat tempat dalam sektor pekerjaan. Hal ini kerana bawah RMK-12 terdapat pilihan tindakan yang berkaitan usaha meningkatkan pelibatan warga emas dalam pasaran buruh. Yang kedua, mewujudkan sistem pencen seperti negara Sweden yang dapat menjamin keselamatan ekonomi warga emas. Skim pencen negara Sweden yang diperbaharui mempunyai beberapa komponen yang berbeza, iaitu pencen berkaitan pendapatan, pencen berkaitan pendahuluan dan pencen berkaitan terjamin. Pencen berkaitan pendapatan seseorang adalah berdasarkan pendapatan sepanjang hayatnya. Pencen pendahuluan atau premium pula ialah bahagian pencen yang seseorang boleh melabur dalam dana pilihannya sendiri. Mereka yang tidak mempunyai sebarang pendapatan atau mempunyai pendapatan yang sedikit boleh mendapat jaminan perlindungan asas melalui pencen yang dijamin. Skim pencen baharu ini direka bentuk untuk berdaya maju dalam menghadapi perubahan demografi warga emas itu sendiri. Penambahbaikan terakhir ialah kerajaan perlu memberikan bantuan kewangan kepada warga emas sesuai dengan keperluan masing-masing. Kerajaan dicadangkan agar tidak memberikan bantuan kewangan secara sama rata kepada warga emas. Hal ini kerana setiap daripada mereka mempunyai tahap kesihatan, tahap sosial dan juga tahap kewangan yang berbeza-beza. Jadi, untuk penilaian secara kritis dapat dilihat melalui objektif dasar. Jadi, objektif dasar warga emas yang pertama dapat kita lihat bahawa kerajaan sebenarnya ingin mewujudkan masyarakat yang sakna tentang persediaan menghadapi hari tua. Jadi, kita dapat lihat sebenarnya kerajaan memberikan perhatian tentang isu masyarakat yang menghadapi hari tua kerana terdapat kemungkinan yang Malaysia akan menjadi negara tua dalam masa akan datang. Tetapi, kerajaan tidak mengimplementasikan kepada warga muda untuk membuat persediaan secara fizikal dan mental bagi menghadapi hari tua kerana isu tentang hak warga tua ini tidak menjadi isu utama yang ditekankan di Malaysia. Jadi, sebagai contoh, negara Sweden memberi pendedahan dan penekanan awal untuk warga muda ataupun warga belia bersiap sedia menghadapi hari tua dengan cara melakukan kempen dan advokasi untuk mempertahankan hak warga tua. Nilai kritikal yang dapat kami huraikan adalah mendapatkan akses pembelajaran sepanjang hayat untuk warga emas. Kebaikannya adalah majoriti warga emas telah mendapatkan akses pembelajaran sepanjang hayat. Tetapi keburukannya adalah warga emas tidak mendapat peluang kebolehpasaran untuk mengoptimumkan kebolehan mereka dalam mengakses pendidikan sepanjang hayat kepada profesi tertentu. Sebagai contoh, kelayakan warga emas di negara Sweden diiktiraf. Hal ini menyebabkan masyarakat memanfaatkan akses pembelajaran daripada warga emas. Seterusnya adalah berkaitan dengan objektif untuk memberi keselamatan dan juga perlindungan kepada warga emas. Tidak dinafikan bahawa pelbagai pihak, terutamanya kerajaan, telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan keselamatan dan juga perlindungan kepada warga emas. Sebagai contoh, kerajaan telah membenarkan agensi-agensi yang terlibat untuk membuka rumah perlindungan dan juga penjagaan warga emas. Seperti di JKM mewujudkan rumah seri kenangan. Tetapi, perkhidmatan yang diberikan
diberikan masih bertaraf rendah. Dilihat apabila hanya sebahagian aspek kecil isu kesihatan, keselamatan dan juga kesejahteraan warga emas yang difokuskan. Sebagai penambahbaikan, kita boleh lihat sebagai contoh negara Sweden iaitu negara kebajikan, mereka memberikan perkhidmatan percuma untuk warga emas mendapatkan keselamatan dan juga perlindungan. Manakala di Malaysia masih memerlukan bayaran terhadap perkhidmatan yang diberikan. Dasar warga emas menyasarkan agar penglibatan sosial warga emas dalam kalangan masyarakat meningkat. Oleh demikian, antara penghargaan dari aspek sosial yang telah diadakan oleh pihak kerajaan adalah mengadakan sambutan Hari Warga Emas agar mereka ini dihargai oleh semua lapisan masyarakat. Namun begitu, sambutan Hari Warga Emas yang diadakan tidak memberikan impak yang berkesan dalam tempoh yang panjang. Hal ini kerana penglibatan sosial warga emas sendiri pada hakikatnya selalunya asing daripada pelbagai lapisan umum masyarakat dan menyebabkan jasa mereka tidak dihargai sepenuhnya. Kesannya, kebanyakan warga emas sendiri mempunyai rasa ketidakupayaan, tiada sokongan dan keyakinan diri untuk melakukan aktiviti dengan masyarakat. Kesimpulannya, isu-isu yang dihuraikan dapat dilihat keberkesanannya melalui dasar warga emas. Kumpulan kami telah meneliti dan mengkaji perkaitan keberkesanan isu dan juga dasar warga emas dengan melihat kepada perbandingan dan penilaian dasar yang diguna pakai di negara Sweden dan juga di Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Bye!